Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadrat Allah karena masih lagi diberi kesempatan untuk kita sama-sama mendengar sedikit pengajian ataupun perbincangan tentang ilmu. Kita juga bersyukur karena Allah masih lagi memanjangkan umur kita, dan sisa-sisa yang masih berbagi ini kita gunakan untuk perkara-perkara yang memberi faedah dan manfaat untuk dunia dan juga akhirat kita. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita sambung pengajian kita muka surat 11 di bawah tajuk kepentingan ilmu tasawuf, ahamiyatut tasawuf. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala syekhina Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin. Syekh menyebut seperti mana yang kita dengar pada minggu lepas. Kata Syekh, bila manusia mempunyai penyakit hati, inilah yang menyebabkan manusia semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Syekh bagi tahu kita, sekiranya hati kita tidak bersih, hati kita dipenuhi oleh noda dunia, aghyar namanya. Ya, istilah tasawuf dipanggil aghyar. Maknanya benda lain selain daripada Allah ada di dalam hati kita. Maka perkara ini menyebabkan manusia jauh daripada Allah. Bila jauh daripada Allah, jauhlah daripada syurga Allah. Jadi macam mana kita nak masuk syurga? Kerana hati kita dipenuhi dengan dosa, ya, maksiat batin. Jadi pada malam ini kita nak tengok pula. Setelah kita tengok pada minggu lepas Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, sesiapa yang ada di dalam hati dia sifat takabur walaupun sebesar zarah. Nabi kata la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Ini yang ulama-ulama tasawuf ambil berat, ya, pentingnya. Syekh sebut di sini qala al-muallif, sambungan, kadang-kadang sesetengah daripada keaiban seseorang itu tersembunyi bagi diri dia. Aib yang ada pada diri kita ini kadang-kadang kita tak nampak, ada juga masa kita nampak. Syekh kata kadang-kadang penyakit batin ini, keaiban hati ini kadang-kadang tak nampak pada tuan dia. Biasa kita tengok kalau orang tidak ikhlas, kita sebut si fulan bin si fulan ini riya, jelas nampak. Bagi orang lain penyakit itu nampak, tapi bagi tuan mempunyai penyakit kebanyakannya terselindung. Kata ulama, aibun bada bayinan, aib itu jelas, ketara, zahir, lakinnahu statara, akan tetapi dia tersembunyi. Jelas bagi siapa? Bagi orang lain memang nampak ketara, kita riya, kita angkuh, kita takabur, kita minta puji. Tapi bagi diri kita, lakinnahu statara, bagi diri kita dia tersembunyi, kita tak nampak. Tak nampak keaiban diri sendiri. Kalau bagi ulama-ulama tasawuf, dia kata beruntung bagi manusia yang nampak keaiban diri sendiri berbanding keaiban orang lain. Beruntung bagi sesiapa yang nampak aib diri sendiri berbanding dengan tengok nampak aib orang lain. Kita biasa dalam hidup kita
Kadang-kadang jaga tepi kain orang itu lebih kita minat berbanding jaga tepi kain sendiri. Ini yang masalah. Masalah ini yang nak diperbetulkan di dalam mempelajari ilmu tasawuf. Syekh kata, penyakit hati terlalu halus menyebabkan dia menganggap diri sudah cukup sempurna. Penyakit hati ini memang tak nampak. Ria kadang-kadang daripada kecil sampai tua tetap juga ada ria. Umur 40, umur 60 masih lagi takabur, bangga diri. Daripada mana kita tahu dia takabur? Daripada mana kita tahu dia bangga diri? Daripada percakapan dia, daripada perbuatan dia, daripada segala-gala tindak tanduk dia, kita tahu bahawa, bahkan semua orang tahu bahawa si fulan bin si fulan ni bangga diri dia. Jangan ikutlah kalau bab tu. Orang sebut daripada mana? Daripada mula dia akil balik sudah ada sifat-sifat bangga diri pada diri dia. Sampailah ke tua. Kenapa sifat ini tidak boleh hilang, tuan-tuan? Sebabnya tidak mempelajari ilmu kebatinan, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu hati. Jadi Syekh kata penyakit hati terlalu halus menyebabkan dia menganggap diri sudah cukup sempurna, sedangkan dia terlalu jauh daripada apa yang disangka mind shock sendiri. Kita rasa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan main hebat, sudah tuan-tuan. Tapi bila Allah nilai kita, bila diletak pada neraca agama, rupa-rupanya kita semakin hari semakin jauh daripada apa yang kita sangka. Ini rugilah kita, rugi. Jadi ulama kata justru dia tanya kita, apakah jalan untuk menampakkan penyakit-penyakit itu? Nak tengok penyakit itu macam mana cara dia? Nak tengok penyakit yang halus, nak tengok penyakit yang tersembunyi, apa cara dia? Pertama. Yang kedua, bagaimana cara dia? Bagaimana cara nak kenal penyakit-penyakit hati ni? Kena berubat dengan doktor hati, tuan-tuan. Kalau kita ada penyakit jantung, tiba-tiba kita pergi cek dengan doktor yang pakar dalam bidang medis, susah dia nak cerita kepada kita. Sebab dia pakar dalam penyakit kulit. Yang di dalam ini dia tak pakar. Jadi kita kena jumpa dengan murabbi mursyid. Murabbi mursyid inilah pakar dalam masalah penyakit hati. Dan apakah pula jalan amali, jalan praktikal yang bila mana kita belajar dia, kita lalui jalan ini, dia boleh membersihkan hati kita daripada sebarang penyakit yang kecil yang tercela di sisi agama. Tujuannya apa? Untuk kita mengubah, untuk kita bagi makjun kepada hati kita. Jadi apa caranya, apa jalannya? Untuk melepaskan diri daripada penyakit-penyakit ria, angkuh, takabur yang tersembunyi tadi. Jadi jawab Syekh, sesungguhnya tasawuflah merupakan ilmu yang khusus untuk mengubat hati. Tasawuf, ilmu yang khusus boleh baiki hati manusia sekiranya ada penyakit. Mensucikan jiwa serta melepaskan diri daripada segala sifat kekurangan. Dia boleh cuci jiwa kita, dia boleh bersih hati kita. Nabi kata hati berkarat. Al-qalbu yasda kama yasdaqul hadid. Hati berkarat seperti mana berkaratnya besi. Fa inna dzikra jilauha. Zikir itu adalah penggilat kepada hati. Jadi nak bersih hati, banyak-banyak berzikir, ikut jalan yang dilalui oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tarikat. Sebab itu ilmu tasawuf ini penting, ilmu hati ini penting, ilmu akhlak batin ini penting. Nak bagi tahu situ. Sebab kita bincang tajuk pada malam ini siri yang terakhir dah, saya rasa siri yang keempat. Kita dah ada 3 siri pertemuan pada sebelum ini. Jadi ini saya rasa last, Ulama kata tasawuflah merupakan ilmu khusus untuk mengobati hati. Jadi kalau kita sakit, kita melibatkan buah pinggang, kita jumpa pakar buah pinggang.
Kalau tak ada di Malaysia, ada orang kaya sanggup lagi pergi ke luar negara mencari pakar perubatan di dalam bidang-bidang yang dia sakit. Di mana manusia yang sakit jiwa, sakit hati, sakit dengan penyakit-penyakit yang kotor, kita dapati mereka sanggup bermusafir, mereka sanggup membayar dengan jumlah yang begitu tinggi untuk memperbaiki jiwa. Terlalu jarang manusia yang sanggup. Tapi kita tahu bahawa ilmu tasawuf ini ilmu fardu ain. Maknanya di sini manusia sanggup memperbaiki tubuh badan yang akhir sekali dimakan oleh ulat tanah berbanding dengan manusia memperbaiki hati yang akhirnya menjadi tempat Allah pandang, Allah tengok, Allah nilai di akhirat. Maknanya jauh penilaian manusia berbanding penilaian agama, tuan-tuan. Ya? Jadi ilmu ini sangat-sangat penting kata ulama. Tentang faedah dan kepentingan tasawuf, Ibnu Zakwan, Syekh Ibnu Zakwan sebut ilmun bihi tasfiyatul bawatin. Dia terjemahkan sikit apa maksud ilmu tasawuf. Ilmun, satu ilmu bihi tasfiyatul bawatin. Dengan mempelajari ilmu ini kita dapat membersihkan batin kita. Min kadaratin nafsi fil mawatin, daripada segala kekotoran jiwa dalam semua situasi. Masa kita di rumah tak nak hati kita jadi kotor. Masa kita bekerja tak nak hati kita jadi kotor. Semuanya mencari kebersihan jiwa di dalam semua bidang kehidupan kita, dalam semua tindak tanduk kita. Ini maksudnya ilmu tasawuf. Tasawuf ni satu ilmu. Ilmun kata Syekh, bukannya zikir saja tasawuf, bukannya bai'ah saja tasawuf. Bukannya bila ambil bai'ah terhenti setakat itu dikira tasawuf sudah. Tidak, kata Syekh, ilmun. Tasawuf ni adalah satu ilmu. Bila kita belajar ilmu ini, maka kita tahu cara-cara tasfiyatul bawatin untuk membersihkan jiwa kita. Macam mana cara nak membersihkan jiwa kita? Jadi perlu kepada guru-guru yang mursyid, pemandu-pemandu yang mursyid. Qad salakat tariqa thumma ada. Guru yang mursyid ini telah pun melalui jalan tersebut. Daripada A sampai Z dia menelusuri jalan untuk memperbaiki jiwa, membersihkan hati, menyucikan pribadi daripada sifat-sifat yang keji. Thumma ada, kemudian dibalik pula. Liyukhbiral qauma bimastafada. Tujuan dia untuk memberi faedah kepada umat manusia, untuk memberi faedah kepada anak-anak murid dia bimastafada, dengan faedah yang dia perolehi sepanjang musafir dia, sepanjang perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala, sepanjang suluk yang dilalui oleh mereka. Kemudian bila mereka balik, mereka akan memberi panduan kepada orang lain. Macam jalan nak pergi KK, kita nak pergi KK, kita nak raba-raba sendiri. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau tak sampai, tuan-tuan, maknanya sesat. Ya. Kalau ada guide pemandu, mungkin kita boleh sampai dalam 8 jam, 9 jam. Sebab jalan yang dilalui, guide tu dah tahu dah di mana ada RNR, di mana nak sembahyang zuhur. Kalau malam di sini, sampai di sana sempat tak sempat sembahyang subuh. Ataupun kita berada masuk waktu subuh, berada di tengah hutan. Jadi kalau ada guide senang, dalam masa 9 jam, 8 jam, 10 jam boleh sampai. Tapi kalau tak ada pemandu laluan, pemandu jalan, mungkin kita akan sampai juga, tapi memakan masa yang begitu lama. Silap-silap masuk Sandakan dulu, lepas tu keluar balik, lepas tu lalui jalan yang betul, lepas tu pergi Ranau, masuk pusing Bandar Ranau, lepas tu nak sampai ke KK lambat. Halangan-halangan di tengah jalan tu banyak untuk kita harungi. Tapi bila kita ada pemandu yang mursyid, qad salakat tariqa thumma ada, dia telah lalui jalan-jalan itu, dia tahu dah di mana selok-beloknya. Yukhbiral qauma bimastafada. Kemudian dia kembali ke pangkal jalan untuk memberitahu anak-anak murid dia tentang apa yang diperolehi daripada sucinya hati dia, dan dia hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang begitu gembira di dunia lagi sebelum sampai hari akhirat. Sebab itulah kita tengok orang-orang sufi, jiwa dia bersih, hidup dengan begitu gembira sekali di dunia. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa,
bagi sesiapa yang takut pada Allah, maqama rabbih, dengan pertemuan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jannatan, 2 syurga dia dapat. Syurga ni tempat bergembira tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu apa? Jannatul ma'arif fid dunya, syurga ma'rifah di dunia. Dia rasa diri dia ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, dia rasa seronok. Jannatul ma'arif fid dunya, di dunia dia dapat syurga ma'rifah, kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenal. Dia rasa gembira hati dia rasa ceria hidup dia. Dia tidak menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hati dia bersih sudah daripada sifat-sifat yang tercela. Wa jannatuz zakharif fil akhirah, dan syurga perhiasan dia akan dapat bila di akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, sesiapa yang takut kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dapat 2 syurga. Syurga dunia dia dapat, syurga akhirat dia dapat. Syurga dunia syurga ma'rifah, syurga akhirat syurga perhiasan. Jannatul ma'arif wa jannatuz zakharif, satu perhiasan dari akhirat, satu lagi syurga ma'rifah di dunia. Dia dapat dua-dua. Jadi untung orang yang begini tuan-tuan. Di dunia dia hidup gembira, di akhirat lebih-lebih lagi. Al-Allamah Syekh Al-Manjuri dalam menerangkan bait syair yang kita sebut tadi, yang kita baca tadi, dia kata at-tasawuf ialah ilmu. At-tasawuf ilmun. Tasawuf ini satu ilmu yu'rafu bihi kaifiyatu tasfiyatil bawatin, yang bila kita belajar ilmu tasawuf ini, kita akan tahu apa? Cara kaifiyatu tasfiyatil bawatin, cara kita nak membersihkan batin kita. Bila belajar tasawuf, kita kenal jalan, kita kenal cara, kita kenal ubat bagi hati. Ubat min kadaratin nafas, daripada segala kekeruhan jiwa, daripada segala kecacatan jiwa, daripada segala keaiban hati. Bila kita belajar, kita tahu. Jadi ilmu ini bila belajar untuk amal. Kalau tak amal, rugi. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pokok tanpa buah. Kita tanam durian tuan-tuan, ibu-ibu bapa, tanam pokok durian, tujuan dia nak makan buah. Tiba-tiba tak ada buah, la faidata fihi, tak ada faedah. Tunggu 7-8 tahun, 10 tahun, tiba-tiba tak berbuah. Tengok-tengok pokok durian tu jantan, sekejap lagi kena tebang. Sebab apa? Sebab kita tanam pokok untuk dapat hasil, nak makan buah dia, tiba-tiba tak berbuah, tak ada faedah. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pokok tanpa buah. Wa kasahab bila matar, seumpama awan mendung hitam, kita tunggu dia turun hujan. Sebab apa? Bila awan hitam ini tanda dia nak turun hujan. Tapi lama-lama kita tunggu bila matar, tak ada rupanya hujan, tak ada faedah awan mendung. Sebab awan mendung ni biasa yang dinanti-nantikan adalah hujan. La faidata fihi, tidak ada faedah. Jadi mempelajari ilmu tasawuf selain daripada wajib, tujuannya untuk diamalkan. Ilmu, ya. Contoh sifat-sifat itu banyak dibawa oleh Syekh Al-Allamah Al-Manjuri, termasuk juga memuliakan orang kaya kerana kekayaan yang dimiliki oleh dia. Ini merupakan penyakit hati. Dia orang Islam, bila jumpa orang kaya, dia hormat. Kerana apa? Kerana dia kaya, bukan kerana akhlak dia bagus, bukan kerana dia ni orang mukmin yang bertakwa, beriman, dia hormati. Tapi dia dihormati kerana kekayaan dia. Orang yang menghormati orang kaya kerana kekayaan dia, maknanya orang yang menghormati itu ada sejenis penyakit di dalam hati dia, penyakit batin. Betapa ramai manusia hari ini, bila orang kaya dihormati, bila orang miskin dihina-hina. Ya, ini penyakit hati tuan-tuan. Kita hormat dia kerana akhlak yang ada pada dia,
dia kaya ke, dia miskin ke, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tentukan rezeki dia. Jadi sebagai orang Islam, kita perlu menghormati muslim yang lain, walaupun dia kaya ataupun walaupun dia miskin, tak kira. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh kata, menghormati orang kaya kerana kekayaan dia merupakan penyakit hati. Jadi kita boleh nilailah betapa ramai manusia yang mempunyai penyakit hati pada hari ini, ya, selain daripada apa yang kita sebut. Serta menghina orang miskin kerana kemiskinannya. Ini juga merupakan penyakit-penyakit hati yang perlu diperbaiki. Ya, orang kaya dimuliakan, orang miskin dihina. Kalau miskin dihina kerana akhlaknya jelek, ini tidak mengapa. Memang layak dihina oleh agama kerana perangainya jelek. Perangainya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyekutukan Allah, lepas tu miskin lagi. Kadal faqru an yakuna kufran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir kemiskinan itu membawa kepada kekufuran. Sudahlah miskin, lepas tu perangai pula jelek. Hina tuan-tuan. Ya, kalau manusia hina dia pun logik, kerana agama menghina dia. Ya, sudahlah kaya, angkuh, sombong, kedekut, menipu, macam-macam lagi. Ini layak dia dihina kerana agama menghina dia. Kita tak boleh memandang hina apa yang dimuliakan oleh agama, kita tak boleh memandang mulia apa yang dihina oleh agama, kerana dua-dua itu merupakan penyakit hati. Bila belajar tasawuf baru kita kenal. Sehinggalah sampai kepada kita berupaya mengosongkan hati daripada apa yang selain daripada Allah, yang disebut sebagai al-aghyar, istilah tasawuf. Ghair, jamak kepada ghair, yang lain maksudnya. Aghyar, aghyar ini adalah yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dipanggil ghair ataupun aghyar. Mengosongkan hati kita ni kita buang semua yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita letak hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja dalam hati kita. Pada saat ini